Siapa itu Thomas Aquinas? Thomas Aquinas merupakan seorang rahib Dominikan dan seorang padri Katolik yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau juga dikenali sebagai Thomas de Aquino. Beliau merupakan ahli falsafah, ahli teologi dan ahli undang-undang. Beliau juga seorang ahli agama dan ahli falsafah yang sangat berpengaruh di zaman Western Middle Age. Thomas Aquinas dipercayai dilahirkan pada 28 Januari 1225 di Aquino, Kerajaan Silisi, Itali. Selepas menamatkan pendidikan awalnya, beliau telah didaftarkan di Stadium Generale University yang baru ditumbuhkan oleh Frederick di Naples pada tahun 1239. Di sini, beliau telah diperkenalkan dengan karya Aristotle, Averroes dan Maimonides dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Pada 1245, dia mula belajar di Fakulti Seni di Universiti Paris, di mana dia berkemungkinan besar bertemu sarjana Dominica Albertus Magnus. Dia seorang yang lembut tutur kata dan merendah diri. Thomas sering disalah anggap oleh rakannya. Walau bagaimanapun, dia tetap tidak putus asa dengan impiannya. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang teologi. Beliau telah dilantik sebagai pemangku raja dalam bidang teologi di Paris pada tahun 1256. Jawatan yang akan dipegangnya sehingga 1259. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau telah menulis banyak karya termasuk soalan pertikaian mengenai kebenaran, soalan kuat liberal dan ulasan mengenai De Trinitate, karya Boethius. Beliau kembali ke Paris sebagai tuan pemangku raja di Universiti Paris untuk kali kedua pada tahun 1268. Beliau menulis dua karya utama semasa berkhidmat yang berlangsung sehingga 1272. Salah satunya ialah On the Unity of Intellect Against the Avarice. Thomas Aquinas memulakan perjalanan ke Lyon, Perancis dan berjalan kaki untuk berkhidmat di majlis kedua pada Januari 1274. Bagaimanapun, dia jatuh sakit di sepanjang jalan di biara Cistercian Fossanova, Itali dan meninggalnya pada 7 Mac 1274. Sumbangan. Yang pertama mengenai Tuhan. Thomas Aquinas mengembangkan idea tentang apa atau siapa Tuhan, dan dia melakukannya melalui idea-idea positif yang cuba menemui sifatnya. Dalam pemikirannya yang didaktif, beliau berkata bahawa Tuhan adalah mudah, sempurna, tidak terhingga, tidak berubah dan unik. Tuhan tidak terdiri dari bahagian-bahagian, iaitu ia tidak mempunyai tubuh dan jiwa, juga perkara atau bentuk. Ia sangat sempurna bahawa ia tidak mempunyai apa-apa dan tidak terhad dalam apa cara. Watak dan intipatinya begitu pejal sehingga tiada apa yang dapat mengubahnya. Yang kedua, falsafah. Dari sudut pandangan falsafah, Aquinas dicirikan sebagai Aristotelian. Dia mengambil analisis fizikal objek sebagai titik permulaan. Mungkin konsep yang paling menonjol dalam pemikiran falsafahnya ada kaitannya dengan ideanya bahawa objek dan segala sesuatu yang ada di dalam semesta wujud bersama dengan intipati mereka, yang bermaksud bahawa semua perkara wujud secara fizikal, tetapi intinya diwujudkan oleh ciptaan yang sempurna. Nombor 3. Sumbangan secara psikologi. Untuk Thomas Aquinas, manusia tidak terhad kepada idea sebab dan akibatnya. Oleh itu, manusia bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, kewujudan kehendak bebas tidak bertentangan dengan kewujudan Tuhan. Nombor 4. Sumbangan secara metafizik. Salah satu bidang di mana Thomas Aquinas
paling inovasi adalah dalam metafizik. Bagaimanapun, keseluruhan pemikiran itu berkait rapat dengan kepercayaan agama mereka. Tuhan tertinggi selalu berada di puncak piramid. Dalam arti kata itu, pemikiran berkembang atas dasar bahawa dunia statik adalah idea kesempurnaan. Menurut kata-katanya, apa yang tidak bergerak adalah sempurna. Dia membezakan antara pergerakan semula jadi dan pergerakan sukarela. Walau bagaimanapun, sekali lagi setiap pergerakan pertama disedari oleh Yang Maha Tinggi iaitu Tuhan. Untuk nombor 5, sumbangan secara ekonomi. Thomas Aquinas percaya bahawa segala-galanya di sekeliling kita bukan milik kita kerana Tuhan adalah pencipta yang hebat. Kita harus berkongsi segala sesuatu dan menganggapnya hadiah. Beliau menganggap bahawa lelaki memerlukan insentif untuk melaksanakan, dan di dalam aspek ini, harta persendirian adalah sebahagian daripada insentif dan hasil karya manusia. Kesimpulannya, falsafah ialah satu daripada disiplin ilmu yang mengungkap kebenaran yang umum dan asas. Daripada hasil kajian tentang tokoh falsafah, iaitu Saint Thomas Aquinas, kita dapat simpulkan bahawa beliau merupakan seorang yang disegani ramai disebabkan peribadi beliau yang dapat menarik minat kita untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu yang mampu menjadikan fikiran kelas pertama. Dalam hasil karya beliau, iaitu Summa Theology, Saint Thomas bermula daripada fakta bahawa Tuhan wujud dengan sendirinya. Dia adalah permulaan dan penghujung segala sesuatu. Itulah sebabnya semua makhluk berasal daripada dia dan bergantung kepada dia. Maka Tuhan hadir melalui rahmatnya dalam kehidupan.